أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وإنا من ملائكة المقربين وعلينا أبواب رحمتك وعلينا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا قال الشيخ نسبت لنا في الدار dan masuk waktu mandi 2 grano dengan permulaan berubah keduanya dan habis waktu keduanya dengan habis grano keduanya. Dan masuk waktu mandi 2 grano bulan dan matahari. Mula masuk waktu sunat mandi granonya ialah dengan permulaan berubah keduanya bulan dan matahari. Permulaan berubah tu maknanya permulaan grano lah. Dengan mulai jadi berlindung cahaya matahari itu dah masuk waktu mandi sunat gerhana. Dan habis waktu keduanya waktu mandi gerhana bulan dan matahari dengan habis gerhana keduanya matahari dan bulan. Apabila habis gerhana maka habis waktu mandi. Maka cara niat tu begitulah, sahajaku mandi sunat gerhana bulan, sahajaku mandi sunat gerhana matahari. Maka dituntut mandi yang tersebut itu kerana berhimpun orang banyak. Baginya bagi gerhana. Sebab disuruh mandi itu kita maklum bahawasanya sembahyang sunat gerhana itu sunat dikerjakan dengan secara berjamaah. Maka memanglah akan ramai orang di sana. Di tempat sembahyang tu memang akan ada orang ramai di sana. Maka dengan sebab itulah jadi tempat berhimpun orang ramai, maka disunatkan mandi. Itu maknanya maka dituntut mandi yang tersebut itu mandi gerhana dan juga mandi minta hujan kerana dan satu lagi mandi kerana nak Jumaat. Dan dituntut mandi yang tersebut itu mandi Jumaat, mandi minta hujan, mandi gerhana kerana berhimpun orang banyak, orang ramai baginya, bagi yang tersebut. Jadi Jumaat pun orang ramai, minta hujan pun orang ramai di sana, gerhana pun ramai di sana, maka disuruh kita mandi sebagai suruh yang sunat supaya hilang bau yang keji-kejinya, supaya hilang bau badan dia tu, bau yang keji kat badan dia tu supaya dia habiskan. Pendek katanya begitulah, tujuan disuruh mandi itu supaya hilangkan bau-bau yang tak disukai daripada badannya apabila dia tu hendak berhimpun pada tempat orang ramai.
Itu pasal disunatkan mandi. Kerana riwayat sahihain. Sahihain itu ialah Bukhari dan Muslim lah. Kerana hadis yang diriwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada masalah disunatkan mandi itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Ini surah. Apabila datang seorang kamu. Ini apabila hendak datang. Apabila hendak datang seorang kamu akan Jumaat. Apabila nak pergi sembahyang Jumaat, maka hendaklah ia seorang kamu tu mandi. Tapi suruh di sini suruh sunat. Hendaklah ia mandi tu suruh sunat. Dan lagi khabar Tirmizi, khabar hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man igtasala fal ghuslu afdalu." Barang siapa, sekali lagi baca, "Man tawadda'a yaumal jum'ati." Yaumal jum'ati, Jum'ah pun boleh baca, Jumu'ah pun boleh dibaca. Kalau dalam ayat Quran tu yaumal jumu'ati, Jumu'ah artinya Jum'ah. Jadi mim tu sakin pun boleh, dhammah pun boleh. Jum'ah artinya Jumu'ah. Ada dua bacaan. Dalam lughah Arab tu ada dua bacaan, Jum'ah, Jumu'ah. Artinya barang siapa mengambil air sembahyang pada hari Jumaat. Maksudnya dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia tak mandi, dia ambil wuduk saja. Ambil wuduk, selepas ambil wuduk terus pergi sembahyang Jumaat. Tidak mandi. Maka dengan dia dengan mengambil wuduk air sembahyang, maka memada dengan dia lah, dan sebaik-baik perkara yang ia ambil. Maka wuduk tu ialah sebaik-baik perkara yang dia ambil, yang dia buat. Dan barang siapa mandi, maka mandi itu lebih afdal, yakni lebih afdal daripada wuduk sahaja. Lebih afdal daripada wuduk sahaja. Jadi maknanya dia nak pergi sembahyang Jumaat tu, kalau dia ambil saja itu pun dah baik. Itu dah baik sebab dia dah menyuci daripada hadas dia. Tetapi kalau dia mandi sunat tu lebih afdal lagi daripada ambil wuduk saja. Itulah. Maka dengan hadis yang kedua, Nabi katanya, kalau siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat itu, dia ambil wuduk saja, tak mandi, itu pun dah baik. Tapi kalau mandi itu lebih baik lagi. Maka kita faham daripada hadis yang kedua bahasanya Nabi katanya ambil wuduk saja pun dah boleh, dah baik. Kalau mandi itu lebih baik. Maka faham daripada hadis yang keduanya begitu. Maka kita ambil yang difaham daripada hadis yang kedua itulah ditafsirkan makna hadis yang pertama yang mana Nabi suruh mandi. Jadi maknanya hadis yang pertama tu dia kata maka hendaklah falyaghtasil, maka hendaklah mandi. Maka asalnya suruh tu asal makna wajib. Asal suruh tu dia asal makna wajib, menunjuk atas wajib, tetapi suruh di sini pakai makna sunat. Menunjuk di atas makna atas sunat. Sebab apa? Sebab tengok kepada makna hadis yang kedua. Sebab tu dia datangkan dua hadis. Sebab tu musannif pengarang kita Syekh Daud tu mendatangkan dua hadis supaya
Boleh kita faham katanya fal yaghtasil, maka hendaklah ia mandi, itu tidak diwajib. Sebab faham makna hadis yang kedua kata ambil wuduk saja pun dah baik. Tapi kalau mandi lebih baik. Maknanya suruh tadi itu bukan dia wajib lah. Kalau dia wajib, Nabi tak kata baiklah pada wuduk. Pada wuduk saja tu. Begitulah. Bermula mandi Jumaat itu terlebih muakkad. Bermula mandi Jumaat itu terlebih muakkad daripada segala mandi yang lain yang lagi akan datang. Jadi maknanya segala mandi-mandi yang sunat. Segala mandi-mandi yang sunat tu kalau orang tanya mana yang lebih kuat nisbah sunatnya. Mana yang lebih kuat nisbah sunatnya, maka kita jawab katanya ialah mandi sunat Jumaat. Dengan maknanya tututan sunat mandi Jumaat tu lebih kuat daripada tututan sunat mandi yang lain-lain lagi. Lepas tu apa faedah katanya sunat muakkad, memanglah pahala dia tu lebih banyak daripada pahala mandi yang lain. Yang lain pun pahala sunat juga, tapi ni tututan sunat lebih kuat. Dengan sebab lebih kuat tututan tu, pahala dianya akan lebih daripada yang lain. Begitulah. Lebih banyak daripada yang lain pahala dia. Itu mana katanya bermula mandi Jumaat itu lebih muakkad. Lebih dikuatkan suruhan sunatnya. Lebih muakkad, lebih dikuatkan sunat. Suruhan sunatnya. Lebih muakkad daripada mandi segala mandi-mandi yang lain, segala mandi sunat yang lain. Jaga sikit. Takut nak faham katanya lebih muakkad daripada segala mandi, mandi wajib. Bukanlah. Terlebih muakkad daripada segala mandi yang lain, segala mandi yang sunat yang lain yang lagi akan datang. Yang lain tu tak ada lagi kitab. Cumanya faham gitulah. Terlebih muakkad daripada segala mandi yang lagi akan datang. Mandi yang sunat yang lain daripada mandi sunat Jumaat yang lagi akan datang sebut. Katanya maknanya begitulah. Mandi sunat Jumaat lebih muakkad daripada segala mandi-mandi yang sunat. Begitu, tak menafilah, tak masuk mandi wajib lah. Dan keluar dengan orang yang berkehendak hadir akan dia akan Jumaat. Orang yang tiada berkehendak menghadir akan orang yang tiada berkehendak menghadirkan ketiga-tiganya, maka tiada sunat baginya mandi. Jadi tiga perkara mandi yang telah disebut. Yang telah disebut ialah mandi apa dia? Mandi Jumaat, mandi apa dia lagi? Mandi kerana nak solat istisqa, mandi kerana nak solat gerhana. Semuanya tiga-tiga mandi itu dikait kata sunat bagi orang yang hendak datang, hendak pergi kepada sembahyang Jumaat, ataunya kepada sembahyang gerhana atau kepada sembahyang istisqa. Maka dengan sebab tu dia kait kata sunat tu sunat untuk sunat mandi, tiga bagai mandi tadi tu disunat untuk orang yang nak nak pergi sembahyang. Maka faham di situnya dia kata dan keluar dengan orang, dengan kata orang, dengan orang ini, dengan kata orang yang berkehendak hadirkan dia akan Jumaat dan gerhana dan istisqa, minta hujan. Orang yang keluar orang yang tiada berkehendak hadirkan ketiganya
Dimaksud ketiga tu Jumaat minta hujan gerhana. Dikana ketiga tu ialah Jumaat gerhana minta hujan. Orang yang apabila masuk waktu Jumaat, dia tak ada nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab dia tak wajib. Seperti orang perempuan, seperti orang musafir, seperti apa dia lagi, orang sakit. Dia tak orang musafir, orang yang apa dia? Orang musafir tak wajib, orang perempuan tak wajib, orang sakit sekiranya tak kuasa nak pergi mudarat, maka tak wajib juga. Dengan sebab tak wajib, dia tak nak pergilah sembahyang Jumaat. Maka tak sunat bagi dia tu mandi. Mandi Jumaat tu tak sunat sebab dia tak ada nak pergi. Begitu juga dua yang lagi, minta hujan pun sama, dia tak nak pergi, maka tak sunatlah dia mandi. Masalah sunat sembahyang sunat gerhana pun dia tak nak pergi juga. Maka tak sunat bagi dia mandi. Jadi maknanya tiga bagai mandi itu disunat disunat mandi tiga bagai itu disunat dengan kait katanya kalau hendak pergi. Kalau dikait dengan kata kalau hendak pergi, maka sunatlah. Maka kalau tak nak pergi, tak nak hadir, maka tiada sunat baginya, bagi orang yang tiada kehendak pergi itu, tiada kehendak menghadir itu, tiada sunat baginya mandi. Tak nak pergi sembahyang Jumaat, tak nak pergi sembahyang gerhana, tak nak pergi sembahyang istisqa, maka tak disunatkan mandi. Sebab dia kait nak sunat tu nak pergi. Bersalahan mandi hari raya. Raya dua-dua raya lah. Bersalahan mandi hari raya. Jadi mandi tiga bagai yang tersebut, mandi Jumaat, mandi gerhana, mandi minta hujan, itu berlain dengan mandi raya. Raya puasa, raya haji. Kerana tiada dituntut bagi orang yang berkehendak hadir jua. Sebab mandi raya ni bukan dia dituntut, tidak disuruh bagi orang yang hendak hadir, hadir kepada tempat sembahyang raya. Hadir kepada tempat sembahyang raya. Bukan sekadar itu saja. Bahkan tetapi dituntut mandi bagi orang yang hendak hadir dan lain yang hendak hadir. Jadi maknanya masalah mandi raya tu bukan tentu dengan orang nak pergi sembahyang raya, tidak. Bahkan orang yang tak nak pergi sembahyang raya pun disunatkan mandi juga. Hingga orang haid, nifas, hingga orang haid dan nifas sekalipun. Maknanya orang haid dan nifas memanglah dia tak boleh pergi, dah semata dia tak boleh pergi sebab dia tak boleh nak salat. Sekalipun disunatkan mandi. Tapi bukan mandi untuk menyuci pada haid. Mandi kerana beraya. Kerana hari berhiasan. Ini kerana hari raya itu hari berhiasan. Kerana ini ilak pada ditutup mandi bagi orang yang nak hadir dan lain. Kerana hari berhiasan. Ini kerana hari raya itu hari berhiasan. Maka dengan sebab tilik kepada hari raya itu hari yang berhiasan, kita perhiasan pada pakaian kita, perhiasan pada badan kita, dengan menghilangkan bau-bau yang keji daripada badan, pakaikan pakaian elok-elok pada hari itu. Maka dengan sebab hari raya tu hari perhiasan, maka disunatkanlah mandi bagi setiap-tiap orang. Walaupun kanak-kanak sekalipun disunatkan bagi ibu bapa tu memandikan anak-anaknya. Kerana sambutan hari raya.
Jadi pendek katanya mandi kerana raya ni, mandi kerana kedatangan hari raya. Nah, mandi kerana, bukan mandi kerana nak solat raya. Itu dia lain. Jadi disunat mandi itu kerana hari raya, hari perhiasan. Adapun 3 yang dulu mandi kerana nak pergi solat. 3 yang dulu tu mandi kerana nak pergi solat. Adapun di sini kerana mandi kerana hari raya. Sebab hari raya tu ialah hari perhiasan. Hari raya tu ialah hari perhiasan. Maka perhiasan tu jangan ingat kata perhiasan pada pakaian sajalah. Perhiasan pada badan pun sama. Dengan perhiasan pada badan tu menghiaskan pada badan dengan maknanya menyuci daripada bau-bau yang tak disukai, menghilangkan daki-daki dan kotor-kotor kat badan tu. Itu maksud dengan kata menghiaskan badan. Itulah. Dan setengah daripada mandi-mandi yang sunat, mandi 2 hari raya bagi tiap-tiap orang. Bagi tiap-tiap orang tak kiralah yang hendak pergi solat raya ke tidak pergi. Sehingga kanak-kanak pun macam kata tadi disunatkan juga. Walaupun dia sedang datang haid dan datang nifas sekalipun disunatkan mandi. Walaupun orang gila sekalipun disunatkan wali orang gila tu memandikan orang gila kerana berraya. Begitulah. Sebab maklum mandi raya kerana berhari raya. Bukan kerana tak nak pergi solat raya tu, tidak. Dan setengah daripada mandi yang sunat. Dan setengah daripada mandi yang sunat, mandi orang kafir bagi Islam. Apabila dia masuk Islam. Mandi orang kafir apabila dia masuk Islam. Sunat. Orang kafir apabila dia selepas pada dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka sunat bagi dia tu mandi, bukan wajib dah. Sunat saja. Sunat bagi orang kafir tu mandi. Jadi mandi kerana masuk Islam. Lepas tu niatnya begitulah saja, aku mandi sunat. Dah cukup. Tapi kata sunat tu kait. Jika suci ia daripada hadas akbar. Jika suci ia kafir yang masuk Islam. Suci daripada hadas akbar. Dengan maknanya kata sunat mandi itu kalau dia tak pernah buat benda yang menyebabkan wajib mandi dalam masa kufur. Kalaulah dia ada setengahnya kita katanya kalau orang kafir itu dia jadi balik dengan sebab sampai umur. Tak pernah mimpi, kalau mimpi itu jadi hadap besar kan. Kita katanya dia tu balik balik dengan secara genap umur 15 tahun. Lepas tu dalam keadaan dalam masa hidup dia dalam kafir itu tak pernah berjunub. Tak pernah berjunub. Lepas tu dia tu orang lelaki haid dan nifas tidak ada. Lagi pulanya tak pernah junub, tak pernah keluar mandi pun. Maka apabila dia masuk Islam tu maka sunatlah dia mandi. Tetapi kalau pernah berlaku berjunub, artinya dia ni dah kahwin, dah jemuk isteri, dia dah pernah datang haid, pernah keluar mandi, maka apabila dia masuk Islam tu wajib dia mandi untuk nak menyucikan daripada hadas besar dia. Jadi maknanya, tapi kalau tanyanya ghalibnya begitu orang kafirnya. Orang masuk Islam ghalibkannya apa dia?
ada berhadas besar pada dia. Ada hadas besar. Sebab tu disuruh dia mandilah. Maka antaranya mandi sunat, mandi wajib. Jadi pendek katanya lepas pada tengok sikit lagi. Dan waktunya masa mandi orang kafir bagi Islam tu kemudian daripada Islam. Kemudian daripada dia tu dah masuk Islam. Kemudian pada dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah dah jadi Islam ya dia. Maka ketika itulah disunatkan dia mandi kalau dia tak pernah, kalau dia suci daripada hadas besar. Tetapi kalau dia ada buat benda yang menyebabkan berhadas besar, maka wajib dia mandi. Selepas pada mengucap 2 kalimah syahadah. Maklum ya. Wajib atau sunat. Orang kafir masuk Islam. Kalau tidak berhadas besar, maka sunat. Kalau berhadas besar pada masa kufurnya, maka wajib mandi. Dan jikalau kanuk-kanuk sekalipun, ni rayah pada sunat mandi. Dan jikalau yang masuk Islam itu kanuk-kanuk sekalipun. Jikalau yang masuk Islam itu kanuk-kanuk sekalipun. Jikalau yang masuk Islam itu kanuk-kanuk sekalipun. Mana belum balik lah. Sekalipun maknanya disunatkan mandi juga. Tapi ibu bapa lah yang memandi. Lepas tu macam mana rupa kanak-kanak masuk Islam? Macam mana rupa kanak-kanak masuk Islam? Dia katanya seperti Islam mengikut salah satu daripada ibu bapanya, ibu atau bapanya, ibu bapanya, ibu atau bapanya. Jadi kita maklum kanak-kanak belum balik. Kanak-kanak sebut kata kanak-kanak tu memanglah tak balik lagi lah. Maka orang yang tak balik bukan orang mukallaf. Orang yang tak balik bukan orang mukallaf. Maka orang yang tak balik itu tidak diiktibarkan dengan cakapan dia. Orang yang tidak balik tidak diiktibarkan dengan cakapannya. Dalam bahasa kitab dari katanya maslubul ibarah. Maslubul ibarah ditanggalkan akan cakapannya. Maknanya cakapan dia tu tidak diiktibar. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun, tak terima, tak dihukumkan Islam lagi. Kena tunggu dia balik. Maka kanak-kanak yang mana anak orang kafir tu, kalaulah dia tu ibu bapa tak masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, tak dihukumkan Islam. Tak dihukum Islam, melainkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia dah balik, dihukumkan orang Islam lah. Tapi kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan keadaan ibu bapanya tak masuk Islam, maka tidak dihukum kata dia tu orang Islam. Maka satu masalah saja, satu rupa saja yang boleh kita kata kanak-kanak tu jadi masuk Islam, ialah dengan sebab mengikut Islam ibu dia saja atau bapa dia saja atau kedua-dua ibu bapa. Dengan maknanya ibu dia masuk Islam, dia tu orang Islam dah. Dah jadi masuk Islam walaupun dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Artinya bapa dia seorang saja masuk Islam, maka dia tu dah jadi orang Islam. Dengan sebab mengikut bapaknya. Lepas tu kalau kedua-dua mengucap Islam, masuk Islam, memanglah. Dia maknanya maknanya mengikut
mana-mana satu daripada dua Islam, mengikut Islam mana-mana satu daripada dua ibu bapa. Walaupun ibu sekalipun masuk Islam, dia dah jadi orang Islam. Maka masalah kanak-kanak yang masuk Islam tu pun disunatkan mandi juga. Tapi siapa yang nak mandi tu? Jadi ibu bapa dia lah yang memandikan dia. Ibu bapa tuangkan air di atas badan dia. Ibu bapa dia lah yang meniak baginya. Sebab dia tak boleh nak meniak lagi. Niat mandi. Begitulah. Tengok macam mana. Maka jika mumayyiz ia mandi sendiri. Ni ada. Ni ada. Maka jika mumayyiz ia. Sebab apabila kanak-kanak ni, apabila dah tamyiz, sah niat kan. Belum tamyiz, tidak sah niat. Tengok. Maka jika ia kanak-kanak tadi. Maka jika mumayyiz ia kanak-kanak. Mandi sendirinya, dia sendirilah mandi. Dia niat sendirilah. Dia niat sendiri, dialah sendiri itu mandi. Lepas tu tak menafilah kalau ibu bapa nak tolong tuangkan dia tu, itu tak ada masalah lah. Tapi pasalnya niat tu dia sendiri yang meniat. Pasal niat tu dia sendirilah yang meniat. Dan jika belum mumayyiz, ni yang saya kata tadi. Kata ibu bapa lah yang memandi, ibu bapa lah yang meniat. Tengok. Dan jika belum mumayyiz, walinya yang memandikan dia. Kalau dia tu kanak-kanak yang jadi Islam mengikut dua ibu bapa tu belum tamyiz, maka walinya ibu dia atau bapa dia lah yang memandikan dia. Dan ibu dia yang memandi atau bapa dia lah yang memandi, yang meniatkan. Itu ya masalah dia. Kerana sabda Nabi SAW, ni dalil kata sunat mandi bagi orang kafir. Kerana bahasa Nabi SAW menyuruh akan Qais bin Asim tak kala Islam. Tak kala masuk Islam oleh Qais bin Asim. Telah ia meriwayat akan dia oleh Tirmizi. Telah ia hadis telah ia yang menyuruh akan Qais. Ia hadis menyuruh itulah. Telah ia hadis Nabi menyuruhkan Qais bin Asim mandi tak kala masuk Islam. Kita jaga begitu ya. Telah ia hadis menyuruh oleh Nabi akan Qais bin Asim mandi tak kala Islam. Meriwayatkan dia kan hadis. Hadis menyuruh Nabi ni. Cerita Nabi menyuruhkan Qais mandi apabila masuk Islam. Meriwayatkan dia oleh Tirmizi. Itu cakapan dia jadi susah nak faham sikit. Maknanya ceritaan kata Nabi ada suruh, Nabi menyuruhkan Qais bin Asim mandi apabila dia itu masuk Islam. Siapa yang meriwayat hadis itu? Ialah Imam Tirmizi dan Ibn Hibban. Sebenarnya ditanggungkan atas sunat. Lepas tu tadi, kata Nabi suruh Qais bin Asim mandi. Suruh tu suruh sunat ke suruh wajib? Pula. Cerita dalam Sahih Tirmizi dan Sunan Tirmizi katanya Nabi ada suruh Qais bin Asim mandi apabila dia masuk Islam. Maka suruh tu suruh dah. Tapi suruh sunat ke suruh wajib? Maka dia jawab kata sungguhnya ditanggungkan suruh Nabi itu. Ditanggungkan suruh Nabi itu atas sunat. Nabi suruh Qais mandi itu sebagai suruh yang sunat. Bukan suruh wajib.
Nah, kerana bahawasa kenapa ditanggung di atas sunat? Suruhan Nabi mandi itu suruhan sunat kerana bahawasanya masuk Islam beberapa banyak makhluk, ini beberapa banyak manusia yang masuk Islam, yang lain pada Qais bin Asim ramai lagi yang masuk Islam. Tiada disuruhkan mereka itu dengan mandi, Nabi tak suruh mandi pun ramai juga. Jadi ramai lagi daripada orang-orang kafir masuk Islam, Nabi tak suruh mandi. Pada dia tu masuk Islam di depan Nabi, tapi Nabi selepas pada masuk Islam tu, Nabi tak suruh mereka itu mandi. Tapi pada Qais bin Asim, Nabi suruh. Itu menunjuk katanya, kalau wajib, kalau mandi selepas pada Islam tu, wajib setiap orang yang masuk Islam, Nabi suruh mandi ke semua. Dan setiap orang yang masuk Islam tu, Nabi suruh mandi semua. Tapi ni tidak. Ada yang disuruh, ada yang tak disuruh. Menunjuk katanya, mandi kerana masuk Islam tu adalah sunat sekiranya kalau tak pernah berhadas besar. Begitulah. Tu mana katanya kerana bahasanya masuk Islam beberapa banyak makhluk, ini beberapa ramai manusia, tiada disuruh, tiada menyuruh oleh Nabi akan mereka itu akan beberapa banyak tadi tu dengan mandi. Nabi tak suruh mandi pun. Gitu. Maka jikalau wajib, nascaya menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tiap-tiap orang Islam, akan tiap-tiap orang Islam. Mana orang yang masuk Islam. Orang Islam, yakni orang yang masuk Islam. Katanya, maka jikalau fardunya wajib. Fardunya mandi orang kafir masuk Islam tu wajib. Fardunya atau jadi fardu takdirnya. Fardunya jikalau wajib, jikalau adalah mandi orang kafir masuk Islam tu hukumnya wajib. Jikalau wajib, jikalau adalah hukum mandi orang kafir masuk Islam tu wajib, tentu sama sekali nascaya menyuruh Nabi ni, tentu sama sekali Nabi ada suruh akan tiap-tiap orang Islam ni, akan tiap-tiap orang kafir masuk Islam. Nascaya menyuruh Nabi ini suruh dengan mandilah. Nascaya menyuruh mandi oleh Nabi akan tiap-tiap orang kafir masuk Islam. Akan tiap-tiap orang Islam, yakni tiap-tiap orang kafir yang masuk Islam. Tafsir begitu ya. Akan tiap-tiap orang Islam, yakni akan tiap-tiap orang kafir yang masuk Islam. Akan tiap-tiap orang kafir yang masuk Islam. Tu. Akan tiap-tiap orang Islam, yakni akan tiap-tiap orang kafir yang masuk Islam. Itu tafsir dia. Fardunya kalau sekiranya kalau mandi itu wajib. Nabi akan suruh mandi setiap orang yang masuk Islam. Tapi ini tidak kan. Setengah tu yang suruh, setengah orang tu Nabi suruh mandi, setengah tu Nabi tak suruh mandi. Itu menunjuk kata sunatnya. Sebab benda sunat boleh tinggal, benda wajib tak boleh tinggal. Begitulah. Dan kerana Islam itu meninggal maksiat. Ni satu ilat lagi pula. Tadi dalil katanya sunat mandi orang kafir kerana masuk Islam tu dalilnya hadis tadi. Ni dalil kiasi pula. Dan kerana Islam itu meninggalkan maksiat. Masuk Islam tu pada maknanya orang yang orang kafir apabila dia masuk Islam, maka masuk Islam tu ialah tak lain tak bukan meninggalkan maksiat. Sebab kufur tu maksiat kan. Kufur tu maksiat, maknanya apabila ia masuk Islam tu dia kembali kepada taat pada Allah.
Maka masuk Islam tu, nah, masuk Islam tu ialah pada maknanya meninggalkan maksiat. Ialah diri tinggal maksiat. Apa maksiat dia? Kufur tu maksiat. Dia tinggal kufur, dia masuk Islam, dia tinggal kufur. Maka tinggal kufur tu ialah maksiat yang paling besar kan. Tidak ada maksiat yang paling besar daripada kufur, tidak ada. Maksiat yang nombor satunya, yang besar sekalinya ialah kufur. Maka dia tinggal kufur masuk Islam, maknanya dia tinggal maksiat. Maka kaedah kitanya, maka kembali kepada kaedah kitanya, ada ke tidak wajib mandi kerana tinggal maksiat? Yang kita selalu belajarnya, ada ke tidak wajib mandi kerana tinggal maksiat? Tak ada. Yang dengar pun wajib mandi kerana berjunub tu ada. Wajib mandi kerana tersuci daripada haid dan nifas tu ada. Tapi mandi wajib kerana tinggal maksiat ada ke tidak? Tak ada. Itu dalil kita fikirnya. Jadi maknanya masuk Islam ni pada maknanya apa dia? Tinggal maksiat. Tinggal maksiat. Maka mandi kerana masuk Islam maknanya mandi kerana tinggal maksiat. Kerana dia berhenti daripada maksiat. Kerana dia tinggal maksiat. Maka adakah wajib mandi kerana tinggal maksiat, kerana berhenti daripada buat maksiat? Tak ada. Tak ada. Maka tiada wajib sertanya mandi. Itu maknanya kata tadi. Mandi maka tiada wajib sertanya, serta masuk Islam tu. Tiada wajib sertanya, serta masuk Islam tu mandi. Tak jadi wajib mandi lah. Memang. Itu ni dia sebab kenapa panjang begini. Sebab setengah kata wajib mandi. Setengah ulama, mazhab lain tu dia katanya orang kafir apabila masuk Islam wajib mandi semata-mata. Berjunub pun wajib mandi. Tak berjunub pun wajib mandi. Jadi mazhab setengah-setengah ulama fiqh tu dia berpendapatnya begitu. Orang kafir apabila masuk Islam hukumnya wajib mandi selepas pada mengucap dua kalimah syahadah. Berjunub wajib mandi, tak berjunub wajib mandi. Adapun dalam mazhab kita kalau tak berhadapsah sunat mandi. Kalau berhadapsah dalam masa kufur maka mandi itu wajib. Maka di sini sebab tu dipanjangkan huruf atau alasan dia. Maka tiada wajib serta masuk Islam tu mandi. Seperti taubat daripada segala maksiat. Seperti kita orang Islam, orang mukmin, dia taubat daripada segala maksiat lain pada maksiat kufur lah. Tak wajib mandi. Sunat tu adalah maka bahawasanya tiada wajib mandi baginya bagi taubat daripada segala maksiat. Tidak ada mandi wajib kerana taubat daripada maksiat tu tidak ada. Sunat tu adalah selepas pada dia taubat tu, dia mandi, ambil tafaulnya, menyuci zahir dan batin. Menyuci dosa dah suci sebab dia taubat, zahir dia pun nak suci juga. Sebab tu disunatkan mandi lah. Tapi pasal wajib tak ada. Wajib mandi kerana taubat daripada maksiat walaupun maksiat kufur sekalipun, tidak adalah. Itu dalil dalam mazhab kitanya begitu. Adapun apabila tiada sunyi daripada junubnya pada kufur seperti ia junub pada zaman kufurnya, maka wajib ia mandi. Dan difarak mandi dengan sembahyang sekira-kira tiada wajib ia mandi tak kala masuk Islam. Tiada wajib ia qada pada sembahyang sebab sedikit kepayahannya dan ketiadaan berulang-ulang bersalahan pada sembahyang.
nampaknya kita akhir di situ dah sebab panjang pula uraian dia. Untuk ini kita akhir di situ pada katanya adapun apabila tiada sunyi daripada junubnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah tahlina fatana arifina wa nawwir qulubana ilaikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستغفرك ما قرأناه ونحفظنا وما سمعنا فردنا علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.